Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya, dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah kerja 4 hari seminggu, mampukah Malaysia? Kenapa kita memilih topik ini sebenarnya? Baik, sedikit latar belakang berkaitan dengan isu ini. Mungkin anda juga sudah pun terbaca bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA menubuhkan satu pasukan khas yang akan mengkaji pelaksanaan waktu bekerja 4 hari dalam seminggu. Itu kenyataannya dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Dan mengulas selanjut, Muhammad Syafiq berkata untuk melaksanakan waktu bekerja 4 hari seminggu itu banyak perkara perlu diperhalusi kerana bidang pekerjaan yang ada sekarang ini sudah pelbagai, selain jumlah hari bekerja dan masa rehat yang perlu diteliti. Baiklah, inilah perkara yang akan kita sembang-sembang. Dua tetamu sebenarnya sudah pun bersiap sedia di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat kesekian kalinya kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu Profesor Korbat di UNIMAS. Dan terima kasih, Datuk. Sehat ya? Sehat, semakin sehat. Okey. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang pertama kali sebenarnya bersama kita di ruang bicara ini. Jadi selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Amar Atan, iaitu Senior Advokasi di Institut Kajian dan Pembangunan Polisi ataupun IRDP. Tapi menarik, buat pertama kalinya berada bersama kami di ruang bicara ini, saya juga nak tanya jugalah tentang fungsi dan peranan seringkas-ringkasnya yang dimainkan oleh Institut Kajian dan Pembangunan Polisi ataupun IRDP untuk pengetahuan penonton-penonton kita. Mar. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Bernama TV. IRDP ditubuhkan pada awal 2019 dan IRDP ditubuhkan atas dasar untuk menggalakkan rakyat dan juga anak muda untuk terlibat dengan lebih aktif dan giat dalam pembangunan polisi dan untuk mewujudkan satu suasana bahawa polisi ini ialah kita punya keperluan untuk pastikan negara kita terus ke depan dengan pelibatan stakeholders, anak muda dalam pembikinan polisi. Bukan sahaja top to down, tapi kita nak bottom to up punya kind of approach. Okey, terima kasih. Baik, sebelum saya lupa kepada penonton yang mungkin bersama kami ketika ini, macam saya katakan, ini topik yang sebenarnya menjadi perbincangan pelbagai pihak, dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, kita sediakan seperti biasalah dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, kita dapatkan pandangan daripada yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline terlebih dahulu. Ini seronok ni, kerja 4 hari seminggu ni, Datuk. Tapi apakah Datuk rasalah dalam situasi yang sedia ada sekarang ini, sebenarnya pekerja-pekerja kita sudah pun bersedia sebenarnya untuk melakukan apa yang dicadangkan itu, kerja 4 hari seminggu. Terima kasih Datuk Syakawi dan juga Bernama kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan ya. Sebelum saya memberi reaksi itu, sebenarnya saya sempat juga bertanya rakan-rakan saya, kawan-kawan saya dan juga individu-individu yang saya rasa mereka ni sedang bekerja. Jadi bila saya tanya, memang rata-rata kata seronok ni, dia kata sangat seronok ni. Yalah, dia kata sebab menurut mereka 4 hari bekerja tu maknanya betul-betul 4 hari bekerja. Jadi yang 3 hari itu memang cuti lah bagi dia. Okey, tapi saya pula berperangan berlainan sedikit. Bagi saya isu dia bukannya kita yang bagi saya bekerja 4 hari itu tak ada menjadi masalah, tapi saya lebih suka 4+1. Maksudnya 4 hari bekerja, you pergi ke office kan dan sebagainya, 1 hari ni terus juga bekerja tapi work from home. Bagi saya lah. Okey. So, kenapa saya berkata demikian? Sebab bagi saya 4+1 ni ialah satu, dalam keadaan semasa ni negara masih lagi kita ni dalam fasa untuk memulihkan ekonomi kita. Satu. Yang kedua,
ialah kita berhadapan dengan masalah penawaran pekerja sekarang. Okey. Saya baru berbincang dengan rakan dalam e-hailing dan p-hailing, katanya antara sebab mengapa harga sekarang sangat mahal, sebab dia kata dah tak ada orang nak bekerja. Ini nak jadi driver ni. So dari really peningkatan dari segi permintaan. Now, kenapa 4 campur 1? 4 hari tu bagi saya reasonable lah. Yang satu tu kita teruskan dengan work from home. Tetapi itu adalah pilihan pekerja. Okay. Jadi dari segi kita sebagai pengguna, as far as the office is concerned, memang dibuka 5 hari bagi saya. Bukannya office tu buka hanya 4 hari. Maknanya seseorang individu ini flexi hour bagi saya ya. So jadi maknanya dia pergi bekerja, memang dia bekerja fizikal 4 hari, bukannya berduyur-duyur pergi bekerja 4 hari. So there will be a rotation kalau kita boleh benarkan. Okay? Kalau sebab kita perlu berani berfikir di luar ni. So 4 hari bekerja, tapi pejabat tetap buka 5 hari. Jadi maknanya saya bersembang dengan Cik Amar, saya kata, Mar, saya nak bekerja daripada Isnin sampai Khamis. Hari Jumaat saya nak ambil yang time off, bukan time off. Dia bekerja lagi. Yang kerja dari rumah. Dari segi tugasan dia, dari segi everything, dia masih bekerja. Okay. And then Amar kata, okay, since you did it, tapi mesti ada orang di dalam pejabat. So dia mungkin datang bekerja daripada Selasa sampai Jumaat. Dia ambil Isnin pula free. So ini perlu perbincangan, bendanya bunyinya sedap, bunyinya masa kita cadang ni bunyinya sedap. Tetapi saya memikirkan negara memerlukan pekerja for the time being. Itu je lah yang boleh saya ingat sebagai satu give and take lah buat masa sekarang. Okey, saya petik daripada apa yang Dato' Dr. Madeline sebut sebenarnya, Amar, bunyinya sedap. Tapi in terms of melaksanakannya itu, apakah Amar melihat bahawa sebenarnya akan timbul banyak masalah yang mungkin dari pandangan Amar sendiri? Apa yang kita boleh kongsikan sama dengan tuan? Thank you, Dato'. Bila JPA Tan Sri Syafiq mencadangkan untuk dijalankan kajian, satu yang kita perlu puji JPA ialah beliau bersedia untuk mengkaji dan mempertimbangkan. Tak adalah to reject. Because saya tengok respon daripada MEF, employees punya employer nampaknya semacam negatif sangat. Sedangkan banyak negara telah memulakan kajian. Satu fakta yang perlu kita pastikan, tidak ada negara yang masih yang mengamalkan 4 hari bekerja. Tidak ada. Iceland sebagai contoh, mereka telah laksanakan kajian 2015 hingga 2019. Itu pun telah disalah tafsir oleh ramai rakan media, kononnya 4 hari bekerja. Sebenarnya daripada 40 jam kepada 36 sahaja. In fact, di United Kingdom yang kita sibuk canang ini pun, mereka hanya di dalam fasa kajian yang melibatkan 70 syarikat sahaja, bukan satu UK. So kita kalau nak ambil respon daripada apa yang disebut oleh JPA ini, satu perkara bagus. Dan kita kena ingat sebelum ini pun kita, sekali ikut sejarahnya, tokoh sosialis dunia Robert Irwin yang mengatakan bahawa dulu masa kita nak implement 5 hari bekerja, 8 jam kerja, 8 jam rehat dan sebagainya, pun mendapat pushback di kalangan kapitalis ataupun corporate. Tapi akhirnya setelah 200 tahun kemudian, ianya telah diterima hari ini. So the point is, ialah dari segi sudut adakah ia sesuai? Saya setuju dengan Prof dan Doktor bahawa tidak sesuai lagi waktu ini, kerana ekonomi negara sedang pulih dan realiti kita shortage of workers. Dan kalau kita amalkan secara mengejut dan tidak ada pun negara luar pun yang buat, contohnya dalam fasa kajian, pastinya negara kita akan sangat terkebelakang, pelabur akan lari. Itu hakikat yang kita start tu awal. Okey, cuba kita lihat pada gambar yang lebih besar barangkali, Datuk, ya. Selalu orang bercakap rasa tidak puas hati mereka tentang perkhidmatan yang diberikan, terutamanya dari sektor perkhidmatan awam ataupun sektor kerajaan itu sendiri. Mungkin JLC ataupun syarikat-syarikat swasta tidak banyak complaints dan sebagainya. Berlandaskan faktor-faktor yang dia bentangkan itu, apakah Datuk melihat secara peribadi bahawa mungkin ini
perlu diberi perhatian terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk memperkenalkan kerja 4 hari seminggu ini. Okey, memang saya bersetuju ya, sebab memang kita sentiasa berdengar, tapi kita tak boleh persalahkan 100% ya sektor awam kita ya, sebab yang kita berhadapan ialah the frontliner dia tu yang duduk di depan tu, yang itu saya rasa seperti yang Datuk sebutkan tadi, mereka ni yang perlu, saya rasa memang reformasi dari segi mereka yang duduk di hadapan ni sangat-sangat penting ya. Sebab kadang-kadang terlalu kata orang comfort zone pun dia, tapi sekarang saya melihat jauh sedikit perbezaan je. Saya melihat ada penambahbaikan, tetapi saya rasa memang perlu ditambah baik. Biar kita fokus dulu yang itu ya. And then yang kedua yang lebih saya rasa selain daripada sebab saya lihat ialah kualiti perkhidmatan awam ini yang pertama sekali ya. Nanti jangan kita pula sibuk bercerita pasal waktu jam kerja tadi, sedangkan negara seperti yang disebut tadi masih lagi dalam fasa penyelidikan ya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita perlu memberi penekanan terhadap servis tu dulu. Macam saya sering mendengar adalah orang yang sering merungut mengatakan bahawa gaji perkhidmatan awam ni sangat rendah berbanding dengan sektor swasta. So mungkin perkara itu, okey, satu tadi yang disebut the quality of service. Nombor dua, dari segi imbuhan yang mereka terima. Sebab kalau kita tengok gaji, especially yang kategori bawah tu, mungkin apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik ya dari segi persekitaran kerja mereka, So ini ada kaitannya dengan perkhidmatan yang akan diberikan. Tapi kalau kita sebut ni memang ramai kata alah dia orang ni dah banyak dah kemudahan yang dia dapat. Tapi saya rasa it's high time, especially yang kategori bawah. Sebab kalau kita tengok ya, mereka yang banyak berhutang sebenarnya is they are civil service people daripada perkhidmatan awam. So jadi maknanya dari segi upah mereka, dari segi kemudahan yang ada pada mereka perlu diberi perhatian juga Okey, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Dr. Muzaffar difahamkan sudah pun ada di talian kita ketika ini. Assalamualaikum doktor. Doktor sihat? Ya, sihat. Doktor sihat? Lama tak dengar suara ni. Itulah dia. Silakan doktor. Alhamdulillah saya sihat. Ya. Okey, so selamat petang juga kepada dua ahli panel yang ada kat situ Ya. Okey, so mengenai isu 4 hari bekerja, ini is a very good issue lah. Thank you for choosing the topic like today Ya. Pada pandangan saya lah, Syarafi, apa-apa cadangan pun lah kita nak kemukakan kan, kita kena buat kajian dulu lah. Saya ahli akademik. Okey, so memang kita akan buat kajian dulu lah mendalam. Betul. Sebab cadangan tu dia ada pro, dia ada con, dia ada kebaikan, dia ada keburukan dia. Ya, ini kita kena terima kira. Okey. Lebih kalau kita nak 4 hari bekerja ni, kita kena pindah banyak akta kat Malaysia ni. Macam akta kerja 1955 semua tu dan lain-lain sekali. Okey. Tapi pada pandangan saya kan, saya ahli akademik kat USIM ni, saya lebih suka bekerja dari rumah di DR. Okey, macam Dr. Madalina disebut tadi, bekerja dari rumah. Student saya pun alhamdulillah selesa lah belajar secara dalam talian ni for the last 2 years. Mudah, dia jimat masa, berkesan. Okey, kita pun tak rushing melalui exam semua ni. Dan tak perlu juga saya untuk pergi ke pejabat semata-mata untuk punch in, punch out macam dulu-dulu style kan. Saya rasa you pun sekali pernah buat BDR kan, bekerja dari rumah. Saya ingat ni masa KP dulu, you jemput, dia tak jemput panelis datang sudung malam buta, you buat secara online. Saya rasa kesan dia cara ni. Betul. Apa-apa pun cara kami, zaman dah berubah. Semua pihak ke terima majikan, ke sektor swasta, ke sektor awam ke. Kita tak boleh lagi bekerja macam zaman sebelum pandemik dulu lah. Saya tengok ramai orang sibuk, especially majikan yang lama-lama ni, dia nak pergi balik zaman dulu 2019. Okey, kita kena belajar guna komputer untuk buat kerja-kerja tertentu lah. Tak perlu suruh kerja pejabat. Macam mesyuarat, bengkel, seminar, kursus, benda-benda simple ni online pun boleh buat. Okey, doktor. Tak perlu buat face-to-face tu. Itu saya punya pandangan saya lah. Okey, doktor. Pada you all Dr. Muzaffar. Okey, Doktor boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar sekali, very clear. Okey, saya nak tanya satu soalan sebelum doktor letak telefon tu. Sebagai sebuah doktor seorang pensyarah di universiti, kalaulah doktor menyebut tentang kerja dari rumah, itu satu langkah yang dikatakan cukup baik, tetapi
kalau di peringkat universiti sendiri, apakah kalau pensyarah-pensyarah bekerja daripada rumah itu ia memberi impak atau berkesan tak dari sistem pendidikan di peringkat universiti itu sendiri, Doktor? Sepanjang 2 tahun ya Syarawi, to be honest with you banyak kesan positif tau. Dia dapat penuhi dia punya KPI tu lebih daripada syarat yang ditentukan sebelum pandemik tu. Sebab apa? You save time, you save energy, you save a lot of money. Time, energy and money ni you boleh gunakan untuk fulfill you punya KPI lain-lain tu. Macam publication, kita pensyarah ni banyak publication, buat buku, buat artikel, bentang kat seminar luar negara, bentang seminar dalam negara, kita buat secara online semua tu. So tak perlu nak pergi airport lagi KLIA, bagi duit nak beli flight tiket beribu-ribu tu kan. Semata-mata nak bentang. Okey, minta maaf Dr. Muzaffar, terputus talian anda, tapi kita faham apa yang ingin anda sampaikan. Baik, mungkin Mar, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar, ini pemanggil tunggal setakat ini, mungkin akan ada lagi pemanggil yang sudah pun ada di talian. Saya difahamkan ada seorang lagi pemanggil yang sudah pun ada di talian kita, Ridwan dari Pulau Pinang, sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Syarkawi. Waalaikumsalam. Ahli panel. Ya. Okey, saya nak sebut mengenai pekerja Pak Harian. Ini sikit bagi sikit pandangan Okey, kalau dari sudut majikan kalau pekerja Pak Hari ni mereka keuntung. Sebab apa kan, kita kerja 12 jam, majikan lah untung. Kemudian kita tengok apa sudut kerajaan kita nak buat tuntutan gaji pun susah dia orang letakkan gawat. Tapi bila dia orang buat 4 hari bekerja ni, masa lebih pergi daripada 8 jam kepada 12 jam. Jadi kerajaan lah untung. Kemudian dari sudut kesihatan lah, pekerja akan stres. Lah ni kita boleh bekerja kan umur sampai 60 tahun. Apabila dia laksanakan kerja 4 hari ni, kemungkinan dia akan bersara 50 tahun. Sebab apa? Ada yang penyakit darah tinggi lah, macam-macam penyakit. Kemudian daripada sudut insurans dia orang untung lah. Sebab apa? Sebab pekerja akan ambil insurans. Sebab apa? Ini dengan keadaan kesihatan yang dia orang mungkin sakit darah tinggi ke mungkin dia orang kami insurans. Yang ni dari insurans dia orang untung lah. Sebab tu dia orang war-war untuk laksanakan kerja 4 hari ni. Kemudian dari segi keluarga lah, sudut keluarga, pekerja-pekerja tidak dapat bersama dengan pekerja dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi anak-anak akan komplain lah ibu bapa tertumpu pada kerja harian saja, tanpa bersama keluarga. Kemudian dari segi perkesakan lalu lintas, kita tengok sekarang bahawa kita kerja 8 jam sampai 6 petang kita tengok jalan sesak di Jambatan Pulau Pinang pun sesak. Apabila saya 12 jam di waktu malam lagi sesak. Ini minta ahli panel ulas kita tengok banyak sudut yang keburukan tapi sepatutnya kerajaan mungkin akan kaji balik Pak Hari 5 hari pun ada masalah, lagi 4 hari lagi banyak isu yang akan berbangkit. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik sebenarnya apa yang dibagi. Mungkin Amar ada respon atau komen kepada apa yang mereka sebut tadi. Ya. Isu kenapa daripada 5 hari bekerja turun kepada 4 hari bekerja, kalau ikutkan sekarang ni kita 5 hari bekerja 8 jam sehari, bersama dengan 40 jam seminggu. Dan kalau kita tengok Malaysia selari dengan standard antarabangsa yang menetapkan ataupun satu kerajaan oleh Ramsar Institute yang letakkan 40 jam dan ke bawah adalah menepati work-life balance. Yang disebutkan oleh Dr. Muzaffar, disebutkan oleh Encik Ridwan tadi berkenaan dengan work-life balance, hidup dan kerja yang seimbang. Tetapi kalau tengok akta pekerja ataupun akta kerja di Malaysia, kita masih lagi mengekalkan 45 jam untuk seminggu. Ini antara perkara yang saya ingat boleh respon kepada Encik Ridwan untuk dikurangkan masa bekerja supaya tidak burn out. Saya ingat respon Encik Ridwan tadi tentang realiti. Rakyat burn out, khususnya bila kita tengok pada realiti hari ini, walaupun kerja 8 jam, let's say dia masuk 8 keluar pukul 5, tapi kebanyakan rakyat pekerja kerja lebih daripada masa tu pun, lebih daripada itu lagi, apatah lagi dalam sektor e-hailing. Kalau ikut kajian yang disebutkan doktor tadi, mostly of them bekerja 12 jam sehari, workout, burn out, dan tapi mereka ini tidak dilindungi di bawah akta pekerja. Kalau kita sebut lagi dari segi sudut isu yang disebutkan tadi oleh Dr. Muzaffar dan sebagainya, saya sangat setuju. Dan juga ini juga cadangan awal Datuk tadi tentang
4+1. Mungkin bukan sekadar 4+1, 3+2 boleh. Itu ialah sekarang isunya bangkit sebab ialah terpaksa sesak di jalan raya. Kalau ikut kajian baru ni ada tular di media sosial 2 jam di atas kenderaan untuk pergi dan balik. Itu tidak termasuk dengan kos hari hidup, minyak, masa yang terpaksa dihabiskan di atas jalan raya. Itulah isu realiti. Sebab itulah isu seperti ini sangat seksi untuk rakyat, sangat menarik. Dan idea untuk mungkin kita tidak terlalu berganjak pada 4 jam, 4 hari seminggu, tetapi kita start dengan 4+1, 3+2, whatever calculation perlu diamalkan, dimulakan. Okey, barangkali Datuk, saya tertarik hati juga dengan apa disebut oleh kedua-dua pemanggil kita sekarang ini, terutamanya Ridwan sebentar tadi. Mungkin dengan memperkenalkan kerja 4 hari seminggu ini juga, dikatakan bahawa hubungan kekeluargaan itu, mungkin mereka yang dah ada family dan sebagainya, mungkin akan lebih erat, lebih jitu dan sebagainya. Apakah ini juga antara faktor yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan sendiri dalam melaksanakan? Terima kasih. Tadi ada disebut tentang akta pekerja dan sebagainya, dikatakan tadi 40 jam tadi kan. Kalau kita dengar, kalau macam saya mesyuarat pukul 9 di Kuala Lumpur. Saya duduk di Bandar Baru Bangi. Sebab saya bukan orang Islam, saya dengar jebang subuh tu, saya terus keluar. That is about pukul 6 lebih. Saya akan tersadai di tol bukan tol Bangi, di tol Sungai Besi sejam setengah. Itu yang 1 jam, itu pukul sejam. Yang itu saya berlawan dengan orang yang keluar daripada ni. Jadi isu memang traffic jam satu. Yang kedua tadi disebut kaum wanita, memang bukan saja wanita, even yang lelaki yang sangat memberi perhatian terhadap keluarga. Bagi saya memang cadangan tadi 3+2 macam tadi disebut, saya lagi suka tu 3+2 kan. Tapi yang pentingnya di penghujung itu produktiviti kita masih sama. Jangan pula orang ingat bila 4+1 tu dia betul-betul dia kerja 4 jam 4 hari, tapi yang satu tu alah kita buat kerja kat rumah. Ini yang silapnya. Bila kata work from home tu memang dia work from home, bekerja, bukan di home aja. So jadi maknanya benda itu perlu ditekankan. Saya tengok sektor swasta the system yang ada dalam kalau kita tengok dalam komputer dia, orang yang bekerja. Yang masalahnya untuk sektor awam ni ini yang kadang-kadang staff dia tidak dibekalkan dengan kemudahan, so you bayangkan macam typist ke clerk dia berebut dengan anak dia dekat rumah. Jadi maknanya macam tadi Datuk Sarkawi ada sebut tadi, dan juga disebutkan Amar tadi, the system tu kena be in place dulu. Tapi benda tu boleh dilakukan. Yang penting kita ada keinginan atau tidak. Satu, keluarga. Kedua tadi kos minyak. Belum lagi cerita pasal carbon. KL free, carbon free, tak apa benda free, zero emission dan itu atas nama begitu je. So kalau kita buat 4+1 ataupun 3+2 or whatever it is, memang dia akan mengurangkan dari segi dia. Yang penting bagi saya productivity, and then nombor 2, kita sebagai pengguna perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan tu still on 5 days. Okey, Datuk menyebut beberapa kali tentang productivity. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Tetapi apakah itu kalau kita kerja 4 hari seminggu, apakah ianya ada jaminan bahawa productivity akan dapat dikekalkan ataupun akan dapat ditingkatkan? Dari aspek mana sebenarnya Datuk melihat? Okey, dia ada jenis-jenis kerja yang boleh. Tidak semua. Bayangkan nak jadi nurse. Manalah boleh semuanya remote aja. Okey, so ada kerja yang memang boleh. Ada kerja macam some of the clerical work, macam tadi ada disebut tadi academic, for example, ada Dr. Muzaffar sebutkan sekarang kami boleh berseminar di luar negara dengan rakan-rakan di luar negara hanya melalui online. Kalau dulu dengan kos penerbangan dan sebagainya. So jadi bagi saya, bila kita cerita tentang productivity, kita tidak hanya melihat you must be physically present. Yang pentingnya pada penghujung tu kita boleh mengira output dia. Yang penting mesti ada monitoring. So itu sangat penting. Dan yang lebih penting lagi di negara kita, kita dah sampai ke tahap di mana kita tidak perlulah bos untuk cek. Kita perlu tanam dalam diri kita bahawa ini duit ni untuk anak kita, untuk diri kita. Tak perlulah bos, betul ke dia ni kerja. So kita dah sampai ke situ, dan saya percaya 90% atau 99% rakyat Malaysia boleh dipercayai. Jangan pula kita buat dasar disebabkan oleh 1% yang cuba menyelewengkan dan sebagainya. Kita buat dasar supaya yang boleh memudahkan rakyat kita. Work-life balance bagi saya, bagi wanita especially,
especially, dia kata there is no such thing as work-life balance. Dia kerja is 100%, dengan keluarga pun 100%. So there is no such thing as work-life balance. So kita really, kalau you tengok on the highway, masa pergi, and then masa balik, sebab saya duduk di Bandar Baru Bangi, so memang benda tu masalah besar. Okey, Mas, pandangan anda lagi? Ya, bila disebut tadi tentang isu orang kata bila bekerja di rumah, mungkin isu dia ialah integriti, transparansi pekerja. Tapi saya percaya dengan perubahan teknologi sekarang. Sekarang banyak teknologi yang kita boleh monitor, remote monitor kita punya para pekerja dengan menggunakan pelbagai apps. Sekarang ada Trello, Monday.com, pelbagai. Dan itu tidak jadi isu sebenarnya. Dan kita tengok masa peristiwa COVID hari itu melanda dan PKP dilaksanakan, di peringkat awal tu muchly affected. Banyak sektor, especially service dan sebagainya, affected. Tapi bila kita terpaksa beradaptasi dengan teknologi, terpaksa buat meeting secara online, benda tu berlaku, kita lihat kadar produktiviti negara meningkat secara perlahan-lahan. Dan pada suku tahun yang ketiga atau tahun keempat 2021, kita punya kadar produktiviti telah meningkat positif. Maknanya isu work from home is not really a big issue. Dan saya lihat sekarang pun banyak company masih lagi mengamalkan work from home policy secara penuh kadang-kadang. So bila disebut tadi oleh Cik Ridwan tadi tentang work-life balance, realitinya hari ini kita dah tengok bahawa kalau dilaksanakan, kalau kita tengok ya Datuk, dari segi positive side-nya, 4 hari bekerja seminggu ini, kita tahu bahawa realiti hari ini rakyat dari segi sudut para pekerja burn out dengan kerja-kerja mereka. Ini banyak anecdotal evidence. Tidak ada lagi kajian. Tadi Datuk tanya tentang kepada profesor tadi berkenaan dengan adakah boleh kita jamin dari segi produktiviti itu. Sejujurnya Datuk, tidak ada mana-mana kajian lagi yang kita boleh sandarkan di Malaysia. Kita tak boleh simply ambil because UK buat, simply because Japan buat, because of Iceland buat, kita boleh buat di Malaysia. Because it's not apple to apple comparison. Mereka dari segi teknologi punya adaptation company jauh lebih baik daripada kita. Realiti di Malaysia kita masih berasaskan modal labor intensif, bukan lagi teknologi. Kalau kita amalkan sekejap, definitely. Tapi secara teorinya, ianya akan memberi kebaikan kepada para pekerja. Bila pekerja punya mood sihat dan sebagainya, of course di peringkat majikan juga akan happy dengan performance para pekerja. Okey, saya juga nak dapat pandangan Ahmad sebelum kita kongsikan bersama dengan Datuk Dr. Madeline. Realitinya jugalah mungkin sekarang ini kita belum lagi bersedia untuk bergerak ke arah itu sebenarnya. Bila masa yang dianggap sesuai sebenarnya, di mana kita boleh memperkenalkan kerja 4 hari seminggu dan kemudian 1 hari bekerja di rumah dan sebagainya, bila kita boleh bersedia? Bila itu ialah soalan yang sangat subjektif. Tetapi ialah asas yang perlu diletakkan ialah dari segi persediaan majikan dan juga para pekerja. Iaitu bila kita nak bercakap tentang 4+1, 3+2 ataupun 4 hari dalam bekerja dan sebagainya, satu ialah bila kerja 8 jam, contohnya dalam tempoh 4 hari itu, mestilah betul-betul 8 jam. Ini khususnya bagi essential industry, kerja yang betul memang kena hands on. Tapi kalau macam academician, mereka berdasarkan output dan kajian itu berbeza. Tak semua industri sama. Tapi 8 jam itu betul-betul 8 jam. Dan juga untuk dari segi sudut dari segi sudut Datuk tadi sebut tentang sama ada ianya mampu atau tidak, di sisi majikan pula mampu untuk memastikan majikan dan juga pekerja boleh menggunakan teknologi yang setimpal. Yalah, kita nak buat di bandar mungkin boleh, tapi di luar bandar belum tentu lagi. Connectivity-nya sangat rendah dan sebagainya. So semua itu perlu disediakan dulu. Untuk laksanakan 4 jam dalam tempoh seminggu ni, saya ingat bukan secara keseluruhan, tetapi boleh dimulakan secara pilot test. Saya cadangkan personally di Cyberjaya, because di Cyberjaya industrinya banyak bersifat survey teknologi yang tidak memerlukan untuk everyday punya hands on. So boleh start pilot test di Cyberjaya, bukan di seluruh Malaysia. Dan kita lihat baru bagaimana progres dan sebagainya. Adakah produktiviti jatuh? Kita tidak ada data yang boleh membenarkan ini secara keseluruhan. Banyak negara pun tidak lagi melaksanakan keseluruhan, malah dalam fasa kajian. Saya percaya benda ini akan jadi perkara baru dalam mungkin tempoh 10-20 tahun akan datang, sekiranya tahap teknologi itu telah baik
berbanding sekarang. Okey, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan saya percaya ianya akan menjadi lebih menarik kalau anda yang berada di luar sana juga mungkin boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ulang lagi, kita ada 2 talian yang kami sediakan kepada anda, 03-2697-9767, 03-2697-9768. Baik, kita berehat dulu buat seketika. Kembali semula Ruang Bicara Bernama TV sebentar saja lagi. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kerja 4 hari seminggu. Mampukah Malaysia? Dan kita masih lagi bersama dengan Dato' Dr. Madeline Burma dan juga Saudara Amar Atan yang berada di studio bersama dengan saya untuk memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Baik, sesuatu yang juga penting kita lihat di sini, apa ni, Dato' Dr. Madeline, ya. Kadang-kadang ialah banyak juga yang merungut tentang servis ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh perkhidmatan awam, khususnya lah melibatkan kaki tangan kerajaan. Ada yang mengatakan bahawa walaupun apapun sistem yang diperkenalkan nanti, yang penting ialah mereka harus mengubah pendekatan mereka harus mengubah cara mereka bekerja dan sebagainya. Dan macam Amar katalah, persoalan sama ada kita bersedia ataupun tidak, dan bila kita boleh melaksanakannya juga adalah sesuatu yang tidak dapat kita perjelaskan. Betul. Ketika ini. Tetapi macam apa ni, MEF sendiri tadi pun Amar sebut sebentar lalu tentang pendirian Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia. Mereka juga mengatakan bahawa ianya mereka tidak bersetuju dengan pelaksanaan kerja 4 hari seminggu ini. Jadi apa lagi yang perlu kita lihat untuk meyakinkan bahawa kalau ianya dilaksanakan mungkin akan mencapai apa yang dihajatkan? Okey. Pertama sekali saya nak pick up apa yang Amar sebutkan tadi, ya. Memang kita tidak ada banyak kajian yang dilakukan, tapi cuma di Malaysia ni semua benda nak dibuat kajian ataupun tubuhkan task force. By the time dia habis buat keputusan nanti ni. So there are certain things yang saya okeylah, yang on one hand memang baguslah. Tak, yang saya nak pick up dari yang tadi disebutkan, ya. Kalaulah kita membuat tadi yang disebutkan tadi, kita test dulu, uji kita buat uji. Saya mungkin kita nak uji satu di Cyberjaya atau Putrajaya. Putrajaya is where the seat of government admin and supposed to be the best. Di situlah semua kemudahan dan sebagainya. Dan satu lagi saya nak cadangkan juga mungkin di luar bandar. Bukan di Palaman, at least di luar bandar, district office dan sebagainya. So bagi saya, once we know, kita dah tahu dah, bila kita membuat itu seolah pun satu kajian. Kalau kita buat soal selidik aja, bagi saya dia tak menjadi. Okay. So jadi bagi saya yang pertama sekali kalau kita nak lakukan tu, I like the fact that he suggested that kita testkan dulu sebelum kita betul-betul laksanakan, dan dari situ kita boleh mengenal pasti apakah kekuatan dia, kelemahan dia, biasalah peluang yang ada dan cabaran-cabaran dia. So ini bagi saya sangat penting, ya. Yang kedua ialah kita perlu mengubah cara kita melihat peranan yang dimainkan oleh sektor awam lah tadi sebab ditanya dengan saya, ya. Sebab sektor awam ni sering dikaitkan dengan buat benda asalkan jadi. Ini kadang-kadang persepsi. Saya melihat ada satu agensi atau dua agensi itu, saya ambil contoh pasport lah, memang saya puji sangat lah. Maknanya kalau sistem in place tu sudah ada dan ditambah baik setiap kali, saya rasa benda tu tak ada masalah. Tapi ada setengah memang agensi itu memang kita tak boleh lah, ya. So maknanya perlu ada keberanian, perlu ada keinginan, dan juga mereka yang di atas sekali lah yang membuat keputusan ni, saya rasa tak boleh tunggu lama sangat juga ni, tahu. Sebenarnya kalau kita tunggu lama sangat, kita tengok neighbours kita, tak payah jauh lah, our Indonesian neighbours, Philippines, we are competing with them, ya. So jadi maknanya kalau kita masih slack lagi, sebab isu labour ni satu yang berat ni, sebab macam sekarang kita masih lagi berapa lama kita nak menandatangani perjanjian untuk supaya buruh, kita kan masalah sekarang buruh, you pergilah ke mana-mana kedai, the first thing they will tell you, permintaan ada tetapi pekerja tak ada. Lama lagi nak mesyuarat ni. So jadi ni nak menunggu mesyuarat lagi. So bagi saya kita kena berubah daripada dan berganjak daripada zaman sebelum pra-COVID, maybe we can afford that.
Tapi pasca COVID ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita melakukan perubahan. Bagi saya lah. So we need a change. And another one is that we need to, apa tadi yang saya sebut tadi, saya setuju dengan apa yang Amar katakan. We need to pretest, buatkan sistem yang sedia ada, buat seperti yang sedia ada sekarang. Boleh tak kita buat? Without adding anything. Then after that maybe we add on whatever. Itu bagi saya. Bagi pandangan Amar sendiri, Amar, apakah kalau ini dilakukan, apakah majikan-majikan di Malaysia ini sebenarnya sudah pun bersedia ataupun perlu juga mengubah pendekatan mereka untuk memenuhi kalaulah perkara ini ataupun cadangan ini dipersetujui, Amar? Kalau Datuk sebut hari ini, saya boleh katakan tak bersedia. Dan banyak isu-isu besar lain yang dihadapi oleh majikan, dan juga banyak lagi isu-isu pekerja yang belum lagi diselesaikan. Antaranya ialah equal pay terhadap pahit jerih setiap hari yang mereka bekerja. Dan juga dari segi sudut kata compensation of wage yang diterima oleh para pekerja, kalau ikut Jabatan Statistik Negara, daripada RM1 yang dihasilkan syarikat, 36 sen itu kembali kepada para pekerja. Selebihnya itu para bermajikan. Tapi kalau kita tengok global, kita nak tengok tiru UK ataupun kita tiru negara-negara lain di Singapura, they are a lot better, lebih daripada 40%. Kita masih di bawah parastik 40%. So kita kalau nak tiru mana-mana negara, UK 4 hari bekerja sebagainya, kita tiru semua. Jangan tiru 4 hari bekerja je. Dan kalau tengok realiti, kalau kita buat juga 4 hari bekerja dalam situasi hari ini, kita bakal menerima krisis ekonomi sebenarnya. Sebab dari segi sudut produktiviti pasti akan jatuh. Dalam keadaan ketidaksediaan swasta ataupun majikan dan juga para pekerja untuk melaksanakan. Dan bila kita pukul rata konsep 4 hari bekerja ni, pastinya servis-servis yang melibatkan physical activity definitely akan jatuh. Sebab kita tidak ada proper kajian lagi, dan tidak ada negara pun yang telah melaksanakan secara keseluruhan. Negara-negara yang ada, Iceland, even Jepun sekalipun, masih lagi dalam fasa kajian. Dan saya ingat di beberapa negara juga sedang memiliki kajian. Tidak ada lagi negara-negara. Cuma kalau let's say mereka punya penemuan itu positif, kita pun tidak boleh simply ambil kajian mereka untuk masuk dalam negara kita. Kita perlu ada proper kajian. Saya ingat stance JPA bawah Tan Sri Shaffiq sangat positif, menerima. Kita tengok dulu, kaji dulu, pertimbangkan dulu, kalau okey baru kita laksana. Saya ingat itu dulu. Tapi Amar setuju ataupun tidak seperti apa yang Datuk Madeline sebut di awal-awal lagi. Kalaulah pelaksanaan kerja 4 hari seminggu ini dipersetujui, ini kita andaikan sajalah. Apakah dari segi majikan pula, mereka dari segi pekerja juga mereka akan menikmati selain daripada kehidupan biasa yang mungkin akan berubah sedikit, tapi di segi gaji, apakah mereka perlu dibayar gaji yang lebih tinggi, dan apakah majikan juga bersedia untuk memenuhi kehendak seperti itu? Kalau ditanya dari segi sudut para pekerja, adakah nak 4 hari? Definitely mereka nak. Bukan 4 hari, 3 hari pun boleh. So itu realiti. Tapi di peringkat majikan, definitely mereka tidak mahu. Sebab mereka, kebanyakan para majikan baru pulih, survive daripada krisis ekonomi. Krisis ekonomi, krisis kesihatan, krisis politik yang sedang dihadapi hari ini. So pastinya tidak akan siapa yang setuju lagi. Tetapi secara teorinya, kenapa idea 4 hari bekerja ini diperkenalkan adalah untuk menyeimbangkan work-life balance antara bekerja dan juga kehidupan. Sebab yang mana sebut oleh Encik Ridwan tadi, di Pening paksa bersesak, Dr. Madeline Merban telah sebut tadi, terpaksa stuck sejam setengah, at least masa yang ada itu boleh dimanfaatkan untuk bersama keluarga. Kita punya isu kesihatan mental pun dapat diturunkan, isu kes bunuh diri pun dapat diturunkan. Tapi adakah dengan 4 hari ini boleh menjawab solusi semua itu? Tidak. Sebab isu besar yang dihadapi rakyat ialah pendapatan, kos hari hidup. So kalau kita lihat statistik dalam tempoh yang ada ini, pendapatan rakyat tidak meningkat sekali ganda selari dengan inflasi. Inflasi naik mendadak, tetapi pendapatan tidak menaik setimpal. Saya tidak pasti adakah ini stagflasi ataupun tidak. Saya ingat Dr. Madeline boleh jawab isu ini. Dan kita pun tengok banyak, ada satu tweet di media sosial, di Twitter, yang menyentui tentang gaji CEO, CEO setengah bank, saya tak nak sebutlah, setengah bank yang meningkat 11% setiap tahun. Tapi eksekutif di peringkat bawahan tidak meningkat sejajar dengan pendapatan di peringkat atasan. Ini tidak
adil ataupun tidak seimbang. Banyak isu lagi pekerjaan, isu pekerja yang masih lagi dihimpit. Mungkin Dr. Madulin, seperti apa yang Amar cadangkan, mungkin Dr. Madulin juga ada pandangan dari aspek ekonomi itu sendiri. Okey. Kalau dari segi dasar tadi ada ditanya apa akan berlaku kalau nak juga dilaksanakan. Saya lebih melihat begini, kadang-kadang benda yang agak radikal begini, dia perlu perlahan-lahan. Kita tak boleh kata macam Amar tadi kata, tak bolehlah tunggu 20 tahun ke 30 tahun. There is no time frame. Tetapi saya lebih suka bagaimana kalau kita kerajaan memberi ruang, okay, and we incentivize. Maknanya in the next budget yang akan datang, mungkin kerajaan kata ada tak syarikat-syarikat yang mungkin ada syarikat yang dah bersedia. Mungkin some of our GLCs, I have a strong feeling. So mungkin bagi dia, sebab mereka ini sangat peka dengan apa yang berlaku and they're very conscious about pekerja dia, yang saya bayangkanlah. So jadi mungkin government boleh memberi insentif. Kita tak boleh pukul rata, maknanya jangan paksa, jangan sebab dari segi polisi ni dah ada dua. You incentivize, you memberi insentif, atau you rotankan dia dengan mendenda dia. Tapi bagi saya, kita incentivize dia. So sesiapa yang nak ambil, maknanya mungkin dia dah bersedia sejak sejak COVID ni, ramai yang, because digitalization, don't forget. So apa yang Amar sebut awal tadi, bagaimana orang teropong ke bos teropong kita, kalau ada setengah agensi memang dah melabur dalam benda tu. Okay, so jadi kalau mereka ini bersedia, let them pick it up. Tapi jangan sekali-kali kita hukum mereka yang belum berkemampuan lagi. So jangan pula dia kata, you mesti berganjak, you mesti beralih. Tapi bagi saya, secara dari segi dasarnya, you need to have this kind of approach. Bagi saya suka bila Datuk sentuh tentang isu ni tu. Kita lihat kembali apa yang berlaku ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 lah. Terutamanya perkhidmatan awam sendiri. Betul. Mereka diarah untuk bekerja daripada rumah, dan ianya tidak menimbulkan banyak masalah besar. Betul. Sebenarnya berjaya diselesaikan apa yang timbul. Macam kita ambil contoh yang jaga bahagian keuangan misalnya. Betul. Pembayaran masih lagi dapat dibuat seperti sebelum ini. Jadi tidakkah Datuk melihat itu satu contoh yang cukup baik sebenarnya, di mana pelaksanaan kerja 4 hari ini perlu dan boleh dilaksanakan sebenarnya? Sejujurnya saya antara orang yang sangat menghargai apa yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan. Pada mulanya saya memang kata habislah ni, lingkup lah ni. Itu persepsi, ini masalahnya. Kita perlu mengurus persepsi. Tapi seperti yang dinyatakan, kami menjalankan segala bentuk aktiviti, kalaupun tersilap benda sikit sangat. Yang benda bagi saya itu dalam keadaan COVID yang kita tidak pernah jangkakan. Dan kita melihat bagaimana our civil service is, dari saya lah, bukan nak muji macam mana pun, tapi saya still puji. Bagi saya dalam masa 2 tahun itu, mereka bertindak balas terhadap apa yang berlaku dalam keadaan ni. Memang gerak gempur betul bagi saya. Tapi jangan pula lepas tu dia select balik. So bagi saya, we keep the momentum. Ada setengah agensi itu memang boleh, tapi seperti yang saya katakan tadi juga, ada setengah tu tidak boleh kita lakukan 100%. Macam kilang, kita Amar sebut tadi, we are still in a yang bukan kita menghala ke digitalization lagi, masih lagi yang berbentuk in physical. Kalau perlu 10 orang kerja situ, mesti 10 orang bekerja. Sedangkan kalau kita dah berganjak ke era ekonomi yang baru, maka saya rasa ini dah tak ada masalah. Macam tak kita lihat setengah saya, itu kita masih lagi nak bergantung pada pekerja asing. Sedangkan kita sepatutnya dah berganjak, but with digitalization, kalau kita lihat apa yang diperkenalkan, saya sempat melihat blueprint digital tu yang kerajaan telah laksanakan 2021 atau 2019, saya tak ingat lagi. Tetapi kita lihat memang kerangkanya begitu hebat sekali. So jadi maknanya benda ini boleh dilaksanakan, tapi jangan sekali-kali hukum mereka yang tak buat. Tapi bagi saya, let us incentivize, beri insentif siapa yang nak, then you can see boleh ke tidak boleh. Saya nak dapat gambaran yang lebih jelas sebenarnya Amar, bila Amar sebut bahawa kita menghadapi masalah kekurangan pekerja sebenarnya untuk melaksanakan kerja 4 hari seminggu ini, apa kaitan sebenarnya di antara kekurangan pekerja dengan kerja 4 hari seminggu ini sebenarnya? Di mana loopholes-nya? Ya. Kita setiap pekerja akan ada hasil produktiviti yang disumbangkan setiap hari. Kalau bayangkan dalam tempoh 5 hari, mereka menyumbangkan sebagai contoh sehari 100.
produktivitinya dikeluarkan 500 dalam tempoh seminggu. Jika dikurangkan secara drastik tanpa adaptasi teknologi yang lebih canggih, ia akan mengurangkan produktiviti negara. Bila hasil produktiviti negara, sumbangan terhadap ekonomi kita akan jatuh. Dan ini akan pastinya menyebabkan para pelabur di luar melihat, adaptation of teknologi masih belum berlaku, kesediaan majikan dan para pekerja belum berlaku, tapi dah diimpose such policy, menyebabkan pelabur tak akan datang, pergi ke Indonesia yang lebih rancak. Pandangan Prof? Betul, memang sebab apa yang berlaku sekarang, kita berhadapan dengan situasi yang agak getir sebab masa ni. We are in a process of recovery. So recovery phase ni dia ada dua perkara yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama, you mesti ada keberanian. Okay? Jadi kita tidak boleh mengikut cara lama macam apa yang Amar sebut. So, Amar sebut tadi kan. So with the new economy sekarang, kita kena ada keberanian. Tapi dalam kena ada keberanian ni juga, the system must be in place. Sebab masalah kita ni, yang ini pun tak pasti. And then, macam tadi saya sebut, buruh asing, ladang kita, macam mana ladang kita, pergi kilang kita, tengok especially our service sector. So permintaan ramai. Saya tengok kawan-kawan, saya kata, you pergi ke warung ke, you pergi ke restoran dan sebagainya, permintaan yang tinggi, tetapi tak ada pekerja. Sebab kita masih lagi menggunakan teknik lama. Yang dah berubah ni, saya dah tengok robot mengantar makanan. Jadi mereka inilah orang yang jadi tak payah kita fikir tentang kerja 5 hari. Boleh kerja 4 campur 1 ke macam tu. So jadi maknanya syarikat-syarikat yang begini yang saya rasa dia akan mengambil alih ataupun mereka akan mengambil kesempatan itu. So kita perlu mengurangkan pergantungan kepada pekerja. Kita sudah perlu beralih dari production, ekonomi berasaskan pengeluaran, iaitu memerlukan kudrat, memerlukan tenaga kerja ni. We have to move away tu yang berteknologi. So ramai majikan mungkin agak sukar nak mengadaptasi sebab melibatkan kos yang sangat tinggi. Tetapi initial cost dia memang tinggi. Tapi saat lagi kita tak berubah, berganjak, bagi saya memang kita beginilah. Sedangkan our neighbours are moving so far ahead. Cuba kita bandingkan dengan Indonesia, Amar ya. We talk about digital economy. Saya tak tahulah sama ada kita nak mengatakan bahawa Indonesia jauh lebih advance bila kita bercakap tentang beralih daripada ekonomi biasa ini kepada ekonomi digital. Tetapi apakah itu sebenarnya menjadi halangan sebenarnya untuk kita melaksanakan apa yang ingin kita laksanakan? Di Indonesia tidak ada lagi kata fasa kajian untuk melaksanakan 4 hari bekerja. Malaysia kita dah bercakap tentang isu ini. Tetapi di Indonesia berbeza situasinya sebab satu, tenaga buruh mereka ramai. Mereka tak bergantung pada tenaga buruh luar. Kita bergantung tenaga buruh di Indonesia. Dan kalau tengok di Indonesia pula, sekarang ini kebanyakan para pekerja mereka yang berada di Malaysia telah jadi pekerja mahir. Berpuluh tahun berada di Malaysia. Sekarang Presiden Indonesia Jokowi Widodo membuat satu polisi. Jika kamu balik ke Indonesia untuk bangunkan Kalimantan ataupun sekarang ni Nusantara, mereka akan diberikan rumah percuma, gaji yang sama dengan gaji di Malaysia. So kita akan, dalam tempoh terdekat ini, kita akan kehilangan tenaga kerja mahir dalam sektor pembinaan, dalam sektor dan yang lain. So we are in the very base of crisis very soon ni. Kalau kita masih lambat mengadaptasi teknologi. Mamak Balkis pun dah guna mesin untuk hantar makanan. Very effective. Kalau boleh kita adaptasi, so pergantungan tenaga buruh yang tidak mahir ni kita boleh dapat kurangkan. Tapi dari segi adaptasi teknologi, saya ingat dari segi sudut orang kata insentif terhadap sektor swasta khususnya untuk diberi dari segi cukai dan sebagainya, dari segi potongan cukai dan sebagainya perlu diberikan supaya mereka cepat berubah. The more you change, we give more incentive. Kalau tidak, dia akan tidak ada insentif tambahan. Itu yang saya ingat perlu dilakukan. Okey, timbang lebih kurang 5 minit saja lagi masa bergerak begitu pantas sebenarnya Datuk ya. Jadi apa lagi yang ingin Datuk sampaikan bila kita bercakap tentang kerja 4 hari seminggu ini, mampukah Malaysia? Okey, bagi saya memang mampu Datuk Serkawi, tetapi dia perlu banyak perubahan, perlu banyak I can't even say pengorbanan, tidak banyak pun pengorbanan, tetapi perlu kita berganjak dan memanfaatkan digital economy yang sedang rancak kerajaan terang promosikan. So bagi saya benda ni boleh dan dia amat membantu khususnya bagi pekerja wanita. Saya ni lebih mengutamakan tu sebab 4 hari bekerja workforce and then 1 boleh work from home. It is equally productive bagi saya. Amar? Ya. Kalau tengok realiti hari ini Datuk, sebagai penggulungan, kita memang 5 hari bekerja.
Tapi sebenarnya hakikatnya kalau ramai yang tengok sebenarnya 4.5. Sebab hari Jumaat tu dah solat Jumaat, nanti lepas tu dah tak ada semangat nak bekerja, biasanya 4.5 lah, istilah hanya setengah hari. So kalau kita move into 4 hari, saya percaya dari segi teorinya itu mungkin tidak memberi kesan yang dampak seperti mana yang kita sangkakan. Sebab tidak ada kajian, so saya hanya assume. Tapi dalam banyak isu yang berlaku ini, sebelum kita nak berubah daripada 4-5 hari kepada 4 hari, mesti dilaksanakan pilot test. Jadi sedangkan tadi kita buat di Cyberjaya ataupun dibuat di luar bandar, mungkin di Batu Kawan, sebab Batu Kawan ni industri. So kita nak tengok adakah sektor industri pembuatan ini jatuh signifikan dan sebagainya, perlu ada kajian. Dan dari segi itu sebelum nak laksanakan 4 hari bekerja itu, kena start juga dengan 4+1, 3+2 work from home itu. Sebab isu besar rakyat ataupun para pekerja hari ini ialah dari segi sudut terpaksa habiskan masa di atas jalan raya, kos sara hidup yang tinggi. So at least di peringkat itu dapat dipastikan. Dan walaupun kita tahu work from home itu atas tanggungjawab pekerja, keselamatan dan sebagainya, kita punya insurance policy pun perlu diluaskan. Supaya kalau mereka menghadapi kecelakaan di rumah dalam tempoh waktu bekerja turut dilindungi. Tidak boleh dibiarkan sedemikian. Dan saya percaya kalau kita tengok abad 19 yang lalu, Robert Owen mencadangkan 8 jam bekerja, 8 jam rehat dan 8 jam cuti, itu ditentang oleh banyak orang. Tetapi akhir hari ini, setelah 200 tahun kemudian, ia menjadi satu praktis yang diterima secara global. Dan saya percaya dalam tahun mendatang, permulaan 4 hari bekerja hari ini telah berlaku, dan mungkin akan datang setelah kita bersedia, benda ini akan dapat direalisasikan, dan rakyat terbanyak akan dapat manfaat yang sangat banyak. And you are very confident sebenarnya, Amar, bahawa in terms of productivity, ia tidak akan memberi impak ataupun kesan walaupun kita melaksanakan kerja 4 hari seminggu. Apakah anda begitu yakin? Saya tidak mengandaikan tidak akan jatuh. Kita tidak ada kajian sedemikian. Tetapi dari sudut teori, hari ini realiti 4.5 kita hanya bekerja 4.5 jam, 45 hari. So kalau kita laksanakan secara berfasa, sebenarnya sebutkan dengan kesediaan di peringkat majikan, kesediaan peringkat pekerja, dan juga permulaan work from home itu secara berfasa 3+2, 2 tambah macam manalah ya. Itu dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian barulah 4 hari secara drastik, dan juga dengan konsultasi di pihak majikan dan para pekerja, workers union kita kuatkan, saya percaya benda ini tidak akan jadi masalah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Amaratan. Setinggi terima kasih kepada Dr. Madeleine Berma kerana sudi bersama kita untuk bercakap tentang isu ini. Dan saya percaya dari apa yang kita sebut, semua pihak yang terlibat sebenarnya perlu mengadakan satu kajian, satu rundingan yang lebih berkesan sebenarnya dalam melahirkan sesuatu yang lebih jitu sebenarnya sebelum keputusan kerja 4 hari seminggu ini dapat dilaksanakan. Dan saya percaya semua pihak seperti apa yang Amar sebut, seperti apa yang Datuk Dr. Madeleine sebut juga, mereka juga sebenarnya perlu mengkaji semula tentang impak ataupun kesan kepada kerja 4 hari seminggu ini. Tapi apapun kita harap ianya akhirnya kalaupun tidak menjadi realiti, tetapi sekurang-kurangnya mungkin ianya satu lagi penggerak ke arah menggerakkan ekonomi negara. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.